Ke laut tu orang, yang air pun tak nampak macam mana. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan kepada tuan pengurusi acara. Seterusnya semua yang hadir pada hari ini, terima kasih banyak kerana sudi orang kata berada di dalam pengisian majlis ilmu pada pagi ini, yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga, mudah-mudahan. Dan kalau tengok, ini adalah suasana ceramah yang paling santai sekali, sebab dia paling lokek dengan jalan raya. Jadi orang kata mudah lah. Kalau nak lari pun orang tak perasan sangat lah, macam tu. Nampak macam nak minta jalan macam tu. Dia bukan nak dengar ceramah sangat lah kan. Dia singgah berhenti sekejap. Jadi hari ni kita berkongsi tentang kegembiraan. Kegembiraan tentang bekerja. Nampak kan? Kegembiraan bekerja dalam norma baru. Mencari kegembiraan. Kegembiraan ni satu benda yang subjektif lah kan. Kalau kita tengok, ada orang gembira, ada orang tak gembira, ada orang yang macam confused macam mana cara nak kerja kan. Macam pagi ni lah, aku pun tak tahu apa tujuan dalam lampu ni kan. Tapi nak mentang-mentang lampu ceramah golap kan, dia kenalah bagi lampu sikit biar dia nampak ceramah agak macam tu lah. Tapi poin dia kalau cerita, ada orang pelbagai pihak dalam menghadapi ujian pandemik ni. Kita tengok ada beberapa pihak, beberapa jenis manusia. Dia ada 3 jenis pekerja. Yang pertama, pekerja yang memang daripada dulu rajin bekerja. Yang kedua, pekerja yang dulu memang mungkin daripada dulu dia tak suka sangat kerja ni, dia malas. Dia dah sampai satu tahap tu dia tepu, dia malas dah nak kerja. Kan best kalau dapat duduk rumah macam tu. Dan ada satu kategori pula, kategori bekerja sendiri. Dan kalau kita tengok, ketiga-tiga kategori ini akan ada kesan dia. Pertama, orang yang dah biasa bekerja, dia rajin bekerja, dia akan rasa pada waktu pandemik hari tu sampailah sekarang, yang masih kena work from home. Sekarang ni pun tak stabil, kejap-kejap kerja, kejap-kejap kena kerja dari rumah. Tengok kalau tiba-tiba ada kes pula, kena kerja dari rumah balik semula. Macam tu keadaan dia sekarang. Dan kes pun makin, walaupun kes nampak ada tanda-tanda penurunan kan, ada tanda penurunan, tapi hakikatnya dekat hospital dikhabarkan bilik ICU dah mula bertambah. Nah pula ada pula varian baru pula kan. So kita tak boleh nak expect kita makin lama makin okey. Kita kena hati-hati. Itu sebab SOP penjarakan masih lagi kena jaga. Dan bila keadaan macam tu, orang yang dah biasa bekerja, dia akan rasa susah betul bekerja dari rumah. Tapi dia akan cari jalan untuk dapat mood bekerja juga, sebab dia rajin bekerja. Pada orang yang malas bekerja, dia akan rasa elok sangat lah tak payah pergi ke pejabat lah, dia duduk kat rumah. Tetapi lama kelamaan dia akan sedar juga betapa bekerja tu lebih baik daripada duduk kat rumah. Baru dia tahu lagi azab pun macam-macam hal dia nak ngadap kat rumah kan, dengan anak lagi, dengan bini lagi, dengan suami dia macam ni. Hari tu dia melayan mungkin pada hujung minggu dengan pada waktu habis pejabat itu pun kadang balik lewat sikit dah tak ada apa sangat, lepas tu tidur tu je. Tapi sekarang dia sepanjang masa ada je benda yang dibincangkan, ada je benda dibahaskan. Bunyi tin pun selalu datang kan, barang sampai Ninja Van lah, apalah, JNT lah kan, tin dah tahu dah bunyi apa. Tak ada tanya siapa datang, tak ada tanya lagi dah, barang tahu dah, barang tahu kan. Kategori yang ketiga yang saya kata bekerja sendiri, ini ramai juga yang struggle sebenarnya. Ini yang nampak sampai ada yang naik bendera putih, ada yang tak sangka dia jadi macam tu. Ada yang buat bisnes, sahabat-sahabat kita yang buat bisnes travel khususnya, terjejas. Berapa banyak syarikat pelancongan, agensi pelancongan tutup kan. Ada terutamanya yang buat travel umrah lah, kita tengok kan. Ya Allah Akbar, dia dah bayar charter flight setahun, dia dah bayar hotel, sewa hotel kat Mekah Madinah setahun pun ada, yang syarikat yang besar-besar tu. Jadi kena refund balik pada customer 1 juta lebih. Tetapi ada satu kategori lagi yang unik.
Kita dah sebut 3 kategori, tapi ada satu kategori yang unik, iaitu kategori yang mencari ruang dan peluang. Ada orang yang selama ni tak berjaya, tiba-tiba dia berjaya. Tiba-tiba orang semua kenal dia. Kan? Siapa yang India yang masak tu pada waktu PKP tu? Tiba-tiba kayo kan, jadi kayo dekat YouTube. Lepas tu kayo banyak masalah pula, bergaduh pula. Contohlah. Tak kisahlah, tapi makna kata ada orang mencari ruang dan peluang pada tempoh tu. Jadi kegembiraan ni macam mana? Kegembiraan ni macam mana? Kegembiraan ni sebenarnya satu perkara yang subjektif, terpulang kepada sudut pandang mana yang kita nak ambil. Kalau tanya saya, kita yang bekerja ni kita dapat belajar banyak perkara. Itulah kegembiraan yang paling besar sebenarnya. Kegembiraan yang paling besar adalah apabila kita berjaya belajar dan mengambil hikmah daripada sesuatu perkara. Syukurlah aku ini bekerja. Kita boleh duduk dalam ni, bawah khemah ni, duduk dengan pakaian. Tengok pakaian pun tahu dah, dia kerja. Tahu dah. Kan, dengan name tag besar pun memang daripada Jompul dah boleh baca dah nama tu. Punya besar kan. Itu standard. Kalau besar tulisan tu cikgu tu. Kan, kalau dekat SUK tu pula lain. Kalau kat perpustakaan lain pula. Ada orang tu pula saja pula dia biar nak sorok-sorokkan. Sorok-sorokkan, jangan nampak nama dia kan. Jadi apa pun kita kena belajar daripada setiap perkara yang berlaku dalam hidup kita. Apa yang berlaku semalam, apa yang berlaku hari ni, apa yang berlaku esok. Ada satu kata pepatah lah, dia kata semalam itu ibarat cek tendang, tak ada nilai, lupakan saja, dia kata. Esok pula ibarat buku hutang, entah bayar entahkan tidak. Jadi jangan mengharap sangat. Jadi esok tu jangan mengharap sangat lah, kita akan dapat macam ni, kita akan kaya. Banyak orang mengharap tapi tak jadi. Tetapi hari ini adalah ibarat wang tunai, maka gunakanlah ia sebaik-baiknya. Jadi hari ni apa yang kita manfaatkan. Jadi kita fikir untuk hari itu. Tu sebab Nabi ajar kita apa? Nabi ajar kalau kamu hidup pagi, jangan cita-cita hidup sampai petang. Kalau kamu hidup petang, jangan cita-cita hidup malam. Dan kalau kamu hidup lagi hari ni, jangan cita-cita nak hidup sampai esok pagi. Belum tentu lagi. Berapa ramai orang kan, macam hari ni lah contoh. Kita tak tahu, kejap lagi petang ni masih hidup lagi kita tak tahu. Termasuklah yang bercakap ni. Kalau kita tengok dekat dalam YouTube tu, cuba buka tajuk sudden death. Cuba tengok. Tengah ceramah mati boleh. Tiba dah tumbang apa? Meninggal waktu ceramah. Mana kita tahu? Kan, tengah dengar ceramah, ingat tidur. Sampai malam dia duduk situ. Orang tak berani usik dia. Sampai malam. Lena betul dia tidur biarlah. Pada pagi tadi tu. Esok tu orang tu datang nak buka booth lagi. Lah, tidur lagi dia situ. Usik-usik rupanya dah meninggal. Contohlah. Masa tu keluarlah teori. Patutlah semalam dia nampak lain. Nak mati rupanya. Orang perempuan tu gemar buat teori-teori macam tu. Kan orang lelaki, bangun, orang lelaki macam tu je. Biarlah. Tak, maksudnya dalam hal ini pentingnya untuk kita belajar. Dalam hidup kita ni, kalau kita tengok kan pandemik ni banyak mengajar kita. Sahabat-sahabat kita macam mana ada yang susah. Tiba-tiba pula adalah kempen naik bendera putih, kan? Ada orang cakap, wah, Samsul Debat bila cakap pasal isu ni, saya tak faham tentang kesusahan orang hari ni. Dia cakap macam tu. Bukan macam tu maksud saya. Saya kata, kalau kita susah, kita kena fikir tau. Orang dulu-dulu lagi susah daripada kita. Dulu mungkin bukan virus, tapi zaman komunis, zaman Jepun dulu, lagi nak keluar rumah pun kan, menyunjuk. Tapi dia orang kena juga demi untuk sesuap nasi, betul tak? Tapi yang ini lain. Masyarakat kita, malahan ada pula yang ambil kesempatan. Yang okey memang susah, kita faham. Malahan, menurut kajian, kebanyakan orang yang betul-betul susah pun tak naik bendera putih. Itu kita belajar tu. Kita belajar sikap manusia. Tu kan ramai yang buat gerobak rezeki. Dekat masjid suruh datang. Berapa ramai orang yang ambil tu bukan susah pun. Habis licin dia kerjanya barang tu. Ada satu rumah tu, dia mempertikaikan kenapa bagi bantuan kat orang dia tak dapat. Tapi pengurusi persatuan penduduk kata dia dah dapat. Tak ada nak bagi dia lagi, bagi orang lain pula. Wah, dia bising lagi. Sudahnya pengurusi persatuan penduduk tu dengan AJK pergi serbu rumah dia, masuk dalam rumah dia macam kedai runcit. Bayangkan rumah dia macam kedai runcit. Maknanya apa? Dah tamak nak lagi. Sedangkan bila kita mengambil lebih daripada keperluan kita, kita ambil hak orang. Tu yang kita kena belajar dalam hidup kita. Ada sahabat-sahabat kita, contohnya juru terbang, pilot kan. Oh, pilot berangguk, juru terbang tak faham. Pilot kan. Dia orang, bayangkan,
Saya ada bagi talk dengan dia orang lah gitu, waktu online dan juga ada juga secara fizikal pun ada jumpa dia orang. Dia kata tahun lepas mereka kehilangan, macam biasanya dia orang ada 4-5 penerbangan luar negara seminggu. 4-5 penerbangan seminggu luar negara. Tiba-tiba tahun lepas dah tinggal 10 penerbangan setahun. Cuba fikir. Malahan ada seorang juruterbang tu, dia ada 2 penerbangan je setahun, itu pun batal last minute sebab PKP. Bayangkan apa jadi. Dan mereka kebanyakannya gaji biasa, tapi yang banyak allowance dia orang yang banyak. Jadi mereka kehilangan pendapatan bulanan dia, kira-kira 80% pendapatan bulanan hilang. Cuba fikir, tinggal 20%. Tapi kita tengok ada yang sanggup. Kita tengok kan Datuk Tony Fernandez, dia tunjuk example kan. Dia pun bawa motor Grab tu kan, hantar food panda kan, dia buat kan, dia tunjuk. Mana kata signal yang dia nak bagi, dia bukan susah sangat pun, tapi dia nak bagi signal, kita carilah apa juga cara untuk survive. Cari, sebab masalah ni bukan hanya di Malaysia, bukan hanya di Selangor, di Seremban, bukan hanya di Sabah Sarawak, bukan di Malaysia, malahan di seluruh dunia. Tetapi satu juga pengajaran kita tengok, orang Malaysia ni bagi betis, dia nak satu badan, bukan peha. Bagi betis nak satu badan. Boleh rentah negeri apa jadi? You tengok. Oh, janganlah pisahkan kami daripada kedua ibu bapa kami. Kami rindukan mereka. Sekali dah boleh rentah negeri, apa nak langkawi lah. Habis semua orang mak ayah kat langkawi. Kan? Mak ayah semua kita pergi laut. PD jam. Sampai orang PD pun tak boleh keluar. Bayangkan orang PD pun tak boleh keluar. Dek jam kat Kuala Langat banting kat laut tu. Macam mana kau nak mandi laut? Orang je kat laut tu. Kat laut tu orang, yang air pun tak nampak. Macam mana? Tak tu saya kata tadi. Pun kita belajar. Nampak tak? Kita belajar. Di Perak ada satu daerah saya pergi ceramah gitu. Saya maklumkan bilik ICU daripada 2 bilik dah jadi 7 bilik sekarang. Ini berita yang saya dapat lah, bukan saja nak sekadar peringatan. Dia kata kalau tak betul-betul ni, insya-Allah ada harapan raya tahun depan still tak boleh balik kampung. Nah, ni saya maklumkan, ni berita bukan kata saya nak ulas saja. Tak, ni cerita betul. Tengok, kan sedih ni. Saya pun sedih juga. Kan, kampung saya kan jauh namun, tapi tak boleh balik. Nampak tak? Jadi mana kata apa? Mana kata kita ni sikap. Masih lagi ada orang masuk dekat apa, dine in, tak scan MySejahtera. Banyak. Tapi kebanyakan kita ramailah apa ni scan, cuma bermalam kat sana lah. Sama dengan Samsul buat, sama je. Ni sila-sila bermalam kat SCCC Mall ni. Selagi tak pergi tempat lain, tak scan tempat lain, selagi tu lah check out kan. Check in ingat, check out terlupa. Tapi pengajaran lah yang kita dapat banyak. Tapi sepatutnya kita belajar untuk menjadi manusia yang lebih baik. Tuhan bagi ni semua bukan sia-sia tau. Kalau tengok surah Ali Imran ayat 191, Allah Ta'ala beritahu apa? Sambil duduk, sambil baring, sambil berdiri, kita memikirkan Allah tak jadikan langit, bumi, bulan, bintang, laut, bukit, bukau, gunung, ganang ni sia-sia. Semua ada sebab. Macam tu juga dengan COVID ni, semua ada sebab. Suruh kita belajar bersyukur. Dan bila tanya tentang syukur, rupanya itulah, syukur ni lah orang kata vaksin kepada segala penyakit hati. Syukur. Kadang-kadang tak dapat dia bersyukur, walaupun nama dia syukur. Walaupun nama Syukrina, Syukriah, Syakar, tak dapat dia syukur. Kalau kita syukur, kita akan buang semua penyakit hati. Apa penyakit hati? Tamak. Dapat kita buang. Dulu kat pejabat, dengki sana, dengki sini, sudah duduk rumah semua. Tak ada siapa pun ada kelebihan, duduk rumah. Lepas tu marah. Macam mana dia boleh background dia lawa pada kita masa Google Meet? Gaduh kat tu. Tanya nak, macam mana? Alamak, tekan je lah ni, tekan ni langsung je. Oh, okey. Mak nak yang gambar yang best sikit. Dah langsung hang gambar. Tentu pula. Kan? Saya itu macam tu lah. Tak tahu kan? Pengajaran untuk penceramah.
Biasanya kamera orang lain pasang, mana kita tahu kan. Sekali PKP kita tekan, kita pun lari lah, kita pun ceramah tuntang 2 jam ceramah, rupanya kamera tak on, padan muka 2 jam beria aku ceramah. Kementerian Pendidikan Putrajaya, dia pun tanya, apa tak start lagi ni weh? Wah, kita dah ceramah rupanya teknikal. Saya baik petang tu tak ada apa-apa, ulang kali lagi petang tu. Tapi petang tu dah macam pengumuman nak puasa. Semangat kan, dengan ini diumumkan. Tentu. Jadi apa khabar semua? Macam mana macam motivasi macam tu kan? Tapi itulah makna kita belajar tau, kita belajar. Bila kita syukur, kita alhamdulillah, dulu elok lagi. Dulu ceramah secara fizikal. Dan bila saya boleh ceramah waktu PKPB kan, tempat pertama yang saya boleh ceramah balik semula ni Jawatan Kaunter Negara Shah Alam. Dekat TTDI Saya pergi masuk di sini kan, dekat stadium tu. Pergilah. Pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. 3 kali saya bagi salam. Sebab nak dengar orang jawab salam tu 3 kali puas rasanya. Sebab dah lama jawab salam orang tak jawab. Sebab maknanya tak dengar jawapan kan. Itu cabaran. Jangan cakap tuan-tuan dan puan-puan aja ada cabaran. Penceramah pun ada cabaran kan. Baru tahu rasa bangang ceramah tak ada orang. Contoh, pernah bayang, ingat tak saya, kalau siapa yang biasa tengok ceramah saya, ingat tak orang yang dengar ceramah dia boleh tidur, yang bagi ceramah tak boleh tidur. Kalau orang tu ceramah dia boleh tidur, hebat orang tu. Berlaku time PKP tu. Punya ngantuk ceramah lepas tarawih, mamai bercakap tak apa benda. Dia jadi mamai. Jadi ketika jatuh basikal, pula tu. Dia macam tiba-tiba terlintas dalam kepala tau. Berlaku. Tu sebab jadi kata rupa-rupanya Tuhan ni kalau dia nak jadikan satu benda tu dia boleh jadi. Tak usahlah kita cakap. Kan satu dunia mengalami masalah yang sama. Dan masa tu kita nampak dah attitude orang. Ingat tak waktu kita pergi pasar raya, masa mula-mula PKP, ingat tak pergi pasar raya? Beratur panjang, tak kira siapa pun kau tahu. Kau Tan Sri, kau Datuk Sri, kau kayangan tak kayangan, kau belakang. Samsrebat belakang. Lepas tu bila kita masuk dalam, barang dah habis. Orang depan tu beli macam dah nak, memang dia seorang nak hidup dalam dunia ni. Beli untuk kau je, betul tak? Itu berlaku. Lepas tu barang-barang ni, masa tu barulah tahu susah. Jadi apa nak ajar kita apa? Sentiasa beringat. Dan siapa yang boleh survive hari tu, waktu PKP tu? Orang yang menyimpan, orang yang ada tabungan kecemasan. Masa itulah kita tengok ada orang bergambar tepi menara dekat luar negara, Eiffel Tower, naik cruise, flight dengan family dia. Gambar dalam Facebook. Tak ada buat tu gambar kat tepi tiang LLN, tak ada. Tiang TNB lah, tak ada. Dulu kan lembaga elektrik negara. Kau macam confused lah. Gambar semua luar negara. Kan? Tiba-tiba dia boleh keluar statement dalam Facebook. Tak ada kebantuan untuk kami. Orang pun marah dia. Tapi benda tu realiti. Orang yang dulu kaya-raya, dia boleh susah tiba-tiba. Kau ada kereta besar pun tak boleh nak keluar. Orang tak boleh tengok pun kereta tu. Kau nak pergi mana? Ada seorang tu rumah besar, kereta banyak, tapi susah, tak ada makanan. Sebab apa? Orang gaji pun tak boleh datang. Dia pun tak tahu benda nak masak macam mana nak. Biasa orang gaji bawa barang apa semua. Suami pula terkandas kat luar negara, tak tahu hidup mati, tak tahu. Tak dapat nak kontak. Suami dia pun masuk kuarantin ke apa, tak tahu. Bayangkan, orang boleh jadi susah tiba-tiba disebabkan oleh peristiwa. Itu sebab pada ketika itu duit seolah-olah macam dah kurang nilai lah. Walaupun kau ada duit, kau nak belanja kat mana? Nak beli apa? Masa itulah kita tengok berada-berada yang menghantar barang ni, bisnes online masa tu, mencanak-canak. Tak ada masalah, kita boleh belajar. Apa pun dalam hidup kita ni, belajar. Dalam bekerja, diajar oleh Nabi kita, Nabi kata Allah sangat suka hambanya kalau berbuat sesuatu diperbuat dalam keadaan yang baik, teliti dan sempurna. So kita kena buat kerja betul-betul.
So kita kena teliti, kena buat kerja sempurna, bukan kerja main-main, bukan sekadar siap, bukannya asbol. Tahu asbol? Asal boleh. Kan? Mana kena buat sungguh-sungguh. Jangan janji ada. Pula okey tu. Orang kita ke macam tu, tak, kena buat sungguh-sungguh. Walaupun secara online. Dan kepada majikan, saya pesan pada majikan itu waktu Syamah online pun saya pesan. Majikan tak boleh nak expect lagi dah staff akan kerja 8.5, 9.6 atau 9.5, tak. Office hour tak ada dah. Tetapi staff pula kena ingat, bila tak ada office hour, maka sampai malam pun bos boleh kacau kita. Fleksi lah. Kalau kita cakap, oh sekarang dah tak boleh dah expect, so maknanya tak ada lah waktu limit. So kalau bos malam tanya kita WhatsApp, kalau perlu kita tengok tu, jawablah balik. Kalau nampak bos miss call kita, call lah balik. Oh ni dah luar waktu pejabat, mana boleh dia kacau kita? Jangan. Oh time bos call kau kira waktu pejabat. Time kau tengok TV tu, tahun kau buat benda lain, time kau tak kerja, macam mana? Tetapi apa yang bos kena expect daripada staff dia adalah outcome, hasil. So kita boleh buat macam mana cara kerja nak buat, tetapi jangan sampai kita mengenepikan keutamaan kerja hakiki kita. Tu kena ingat. Bila nama work from home bukan senang kan. Tiba-tiba anak nak susu. Kau ni kejap lah orang buat kerja ni. Nak susu. Dia saja dia cabar gitu kan. Itu biasa. So kita kata sekejap lah kan. Nak tak faham. Yalah. Kebuah. Tak. Nah ambil. Jangan kacau. Dah bagi ingat dia. Baru nak sambung. Hari ni lauk apa? Ni seekor ni. Suami pula tanya hari ni lauk apa? Itu cabaran. Tapi adakah disebabkan dia pergi masak maka habislah kau, tak amanah, tak berkat rezeki kau? Tak. Kita pergi masak sekejap sambil-sambil buat kerja, tak ada masalah. Ada satu cikgu tu, ada satu cikgu tu, dia sambil-sambil dia mengajar tu, dia masak. Okey, ingat jangan usul, tengok ya. Okey tu, salah apa pula macam tu pula. Dia suruh murid-murid dia buka kamera. Jadi murid pun nampak cikgu dia masak. Okey, faham Okey, lepas tu apa hal pula ni udang ni. Budak tu salin, udang pun salin. Tak. Maknanya dalam tempoh tu yang penting adalah kerja hakiki jangan diketepikan. Contoh kita buat kerja on business online lah, tak ada kena dengan kerja hakiki. Tiba-tiba bos cakap tolong siapkan paper ni. Oh, bila bos nak ni sebelum pukul 3. Kita online ni dah cukup setakat tu. Mana yang kita setakat yang itu aja kita buat. Okey dah. Okey stop yang ni, pap tu sambung buat kerja hakiki dulu. Itu betul. Jangan ni tak apa, ni kejap dan sejam boleh buat, aku buat benda ni dulu. Jangan, itu salah. Itu salah. Sebab bos ni minta ni, walaupun boleh siap dia minta sebelum pukul 3. Kalau kita siapkan awal bagi dia, sambung boleh buat yang apa kita nak buat tadi. Tak ada masalah. Sebab bekerja dari rumah ni memang satu konsep yang sangat apalah. Tetapi adalah orang tu tanya, dia kata, "Ustaz," dia kata, "macam mana Ustaz kata orang yang kat rumah kalau tak bekerja tu tak berkat? Sedangkan kerja saya tak ada." Kerja saya tak ada. Ayat tegang ada keluarkan perkataan. Saya tak ada kerja. Macam mana lah kau tak ada kerja? Sebab kerja-kerja saya melibatkan fail dan dokumentasi. Segala fail dan dokumentasi saya kat pejabat. Jadi saya tak ada kerja. Macam mana Ustaz boleh hukum yang kerja saya tak berkat? Oh iya dia. Bila dia dah cakap macam tu, seorang yang nyampuk. Saya pun sama. Saya ni driver. Saya nak bawa apa? Wah ayat dia. Macam ni lah. Kau ambil telefon kau yang tak ada kerja tu, telefon bos. "Bos, sekarang ni saya tak ada kerja bos. Ada tak apa-apa kerja yang saya boleh buat?" Kau tanya bos kau. Bertuah lah kau kalau bos kau boleh cakap, "Kau tak payah buat kerja, kau mengangkang kat rumah." Macam tu. Kalau bos kau cakap macam tu, boleh lah. Ada ke bos akan cakap macam tu je cakap? Mesti akan ada kerja. Okey, tak apa. Kejap lagi saya emailkan awak. Dah hello awak tak ada kerja tu, kejap lagi saya email kat awak. Awak tolong tengok senarai ni. Tengok senarai ni, tolong check list ni apa semua. Nanti awak bagi kat saya balik berapa ramai, atau bagi cadangan kat saya. Contoh, ada kerja tak? Ada. Yang driver tadi, cubalah tengok. "Bos, saya tak ada kerja bos." "Tak apa, kau relax je. Kau peluk bini kau peluk anak kau tidur je." Ada kau bos yang tu? Tak. Bos cakap, tak apa. Kau pergi pejabat, kan pukul 9 kan kau pergi pejabat. Ada beberapa file dekat atas meja tu dah siap dan nama pegawai tu. Kau tolong hantar. Surat polis pun aku dah siapkan untuk kau dah. Kau tolong hantar file-file tu dekat rumah pegawai yang berkenaan. So, macam mana nak cakap tak ada kerja?
Mungkin ada lah, tak apa-apa, you hold dulu. Kejap lagi kalau ada kerja kan saya bagi. Dan okey lah. Yang penting kena cakap dengan bos. So janganlah cakap kau tak ada kerja. Orang Malaysia ni memang kalau boleh, memang kita semua termasuk saya, kalau boleh kita nak cari kerja dekat dalam ruang iklan kerja tu, tidak ada kerja gaji tinggi. Kalau boleh nak macam tu. Kerja kan duduk kat rumah. Kan? Apa sukan yang paling popular ni pada waktu itu? Sukan paling popular waktu PKP. Je tak? Jogging. Kayu bersekal. Membadak kat katil. Kan? Membadak sambil tengok Netflix, sambil tengok drama Korea back to back kan. Sambil tengoklah apa rancangan-rancangan bersambung, tengok YouTube, tengok apa kan. Ya. Kadang-kadang ada yang macam tu. Tapi tuan-tuan taklah saya tengok muka ni. Tanganmu nampak bongkak-bongkak tu menaik banyak. Cara golak tu tak adalah tu. Saya saja yang test ni bongkak tangan ni menaik pagi-pagi. Banyak kojo tu. Menaik dekat handphone, naik kat apa kan. Tapi itulah dia kan, ujian. Macam mana pun, betul tak? Setuju tak? Macam mana pun lah seronok boleh duduk rumah, eloklah lagi kerja kat pejabat, betul tak? Betul. Saya pun macam dalam mimpi je rasa. Saya kata tahun lepas tak ada buat kan? Buat. Tahun lepas rupanya kita ceramah dekat sini bulan 2 tahun lepas. Tahun ni, terima kasih lah ingat lagi nak panggil saya dalam pesta buku. Rasa terharu sangat kerana memilih saya kan. Cubalah fikirkan letak saya sebagai pesta buku ni kan. Tapi daripada tahun lepas saya ceramah kat pesta buku ni tak pernah dapat buku. Dah saja je cakap, tak ada maksud apa pun kan. Saja kan tentu. Tapi apa pun sebenarnya banyak kita belajar kan. Banyak kita belajar. Orang yang tiba-tiba jadi usahawan, orang yang tiba-tiba berjaya secara online, orang yang tiba-tiba ke tengah. Lepas tu kita pun dapat tengok perangai orang-orang yang tertentu mengelinjang, meloncek sana meloncek sini kan, tak apa-apa. Lepas tu kayu-kayu kan, lepas duit. Kau orang puas buat main gayo macam-macam, tak kayu-kayu kan. Tapi pada saya, akhirnya kita balik semula apa? Pengajaran apa? Nak gembira kan? Balik semula pada apa Nabi pesan. Nabi pesan apa? Manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. So, kita ni kaya dah ni. Cukup lah. Dapat datang pagi ni, dapat ambil gambar. Okey lah. Kan? Korang tak nampak ke tadi? Aku nampak kau ambil tadi, hitam belakang. Cek. Ni dah update kan? Alhamdulillah dapat tengok Samsung debat depan-depan. Kan? Lepas tu kan ada komen, untunglah seorang tak ajak pun. Kenapa aku tak tahu? Seorang pula. Wah, semalam dah ajak dia dah kan. Ya Alhamdulillah lah, saya tengok ramai betul. Ramai betul hari ni. Sampai belakang, ya Allah. Sampai ke tempat minum orang duduk, ya Allah. Yang lalu lalang ni berapa ramai dah, berapa kali pusing dah tak dapat parking. Ini satu pencapaian sebenarnya. Cuma yang tak datang lagi ramai lah. Tapi pada saya tu normal. Kita pun nak buat penjarakan ni. Yang penting jaga SOP. Ingat tu. Begitu juga dalam nak berjaya ni satu perkara. Pentingnya bila kita kata fizikal ni, pentingnya kerjasama satu dengan yang lain. Sebab kalau kita tak ada kerjasama, kita pun tak syok lah kerja. Tu yang bila buat Google Meet kan. Ustaz, ayat tu biasa tu. Ustaz, tunggu sekejap Ustaz ni, kita dah tunggu lagi. Ada yang belum masuk lagi. Lepas tu yang masuk tu pula, tutup kamera. Gambar kepala toilet. Gambar kepala orang tu kan. Yang gelap, tak ada apa kan. Kepala toilet tu. Kan? Saya kata, apa jadah kau buat live dengan aku kalau kau tak buka kamera? Cuba kalau aku ceramah, aku tutup kamera. Siapa tutup kamera? Baru semua buka. Tak pakai tudung Ustaz, kau carilah tudung saji ke apa yang kau pakai lah. Ambil towel tu, lilit kepala kau kan. Bila at least nampak muka-muka tu macam sadap sikit kita cakap kan. Well. Tapi macam ni eloklah fizikal. Kalau tanya saya pun eloklah fizikal. Tapi hari tu waktu dah istihar lockdown kan, kita dah sedap dah. Online ni saya pun okey lah online, tak payah kesana kemari. Tiba sekarang ni nak kena travel pula. Ni akan travel, Kang lepas Jumaat kan nak pergi Johor pula. Ni tu lah, hari-hari dah mula sibuk boleh dah. Kan?
Tapi itulah dia. Tapi hari tu duduk rumah baru tahu kan betapa kesiannya kita pada golongan. Tanyalah orang lelaki. Ni orang lelaki ramai tak datang ni sebab kesiankan isteri dia. Kan betul, kesian kat isteri dia kat rumah. Bukan yang datang ni tak kesian. Dah habis semua lelaki tak datang, takkan tak ada wakil, ada juga lelaki yang datang. Macam tu. Tak, sebab baru tahu kan susah duduk kat rumah. Tengok pengorbanan seorang isteri. Orang perempuan kan kat rumah work from home, dah lah dia kena kerja. Dia sebenarnya kerjasama tu, elemen kerjasama saya kata tadi, suami isteri tu pun kena. Sebab sebab kalau kita tengok institusi keluarga. Apa maksud institusi keluarga? Institusi itu sendiri, maksud institusi itu adalah struktur mekanisme yang menjalinkan kerjasama antara fungsi di antara ahli-ahli organisasi. Maknanya semua orang kena function. Baru dia namakan institusi keluarga. Suami, isteri, anak function, baru nama institusi keluarga. Kalau ada yang tak function, dia nama keluarga je, dia tak nama institusi. Faham tu? Itu sebab diwujudkan institusi pendidikan. Mana dalam tu ada departmen ni, ada departmen ni, ada departmen ni, semua kena function. Isteri banyak berlaku, isteri bangun pagi, anak nak PDPR, suami isteri dua-dua kerja online. Tengok suami mengangkang lagi, keluar sampai kat dapur, bangun. Tak. Dia sambil-sambil dijerit, dia duduk speaker je, panggil anak dia bangun, sambil dia nak goreng nasi. Bangun lah, pukul berapa? Ada bunyi macam bunyi lembu. Macam tu. Jadi dia pun tutang, dia pun susun. Cepatlah bangun, dah pukul berapa ni? Mak nak siap ni. Pap, dia pun susun. Susun kat mana? Susun dekat meja makan. Kena sarapan cepat. Sebab apa? Sebab kebiasaan kebanyakan rumah, meja makan adalah pusat PDPR. Betul. Dia pun masuk dalam, tengok orang tua tadi membuta lagi. Ya Allah, membuta ke mati? Contoh dia pandangan. Dia masih kita bangun. Dia pun masuk dalam bilik air. Dia pun mandi siap sebab kejap lagi nak kerja juga ni. Keluar tengok suami, bangunlah, pukul berapa dah? Seekor lagi baka lembu bapak ni. Bila keluar pergi dekat meja makan, alangkah kecewanya seorang ibu apabila melihat nasi goreng tadi masih lagi belum disentuh oleh anak-anak. Betul tak? Ni lambat ni. Ni nak siap ni. Maka pergilah dia dekat bilik tidur anak. Berubahlah karakter jadi daripada ibu tadi menjadi harimau jadian. Bangunlah, pukul berapa dah ni? Piar ngomong dulu kelang kabut tu kelang kabut. Dengan botol rabur, dengan rambutnya menitik-nitik lagi air tak lap kering. Lepas tu seorang towelnya tersangkutlah berada dekat kursi makan tu. Betul tak? Kelang kabut. Dia makan, pergilah pakai baju dulu. Kata tadi nak cepat sangat. Budak tu pergilah masuk dalam bilik pula makan. Yang suami nak, ni musing ni. Rasa macam nak sepak lelaki dia. Dia tu lah. Dia dah mula marah tu sebab tak function ni. Tak, ini realiti tu. Jadi lepas tu, dah letak je kat sinki. Bila letak je kat sinki, tak basuh pinggan. Orang perempuan memang hati dia tak tenang ni, nak kerja ni. Pinggan bersepah dengan apa semua. Lepas tu dengan buat kerja tu, nampak nasi dekat atas meja. Lap. Lap apa? Bos tengah bercakap online ni. Melap apa? Tak lap meja ni. Mana nak cover? Nampak tak? Itu susah dia. Kan? Tapi alangkah baiknya kalau bang bangun bang, subuh sama-sama. Lepas tu bang, saya siapkan nasi goreng Okey, tak apa, abang kejutkan anak. Sambil masak tak payah loudspeaker pun. Suami pergi bilik anak. Dia tak payah jerit macam mak dia, bangun, tak payah. Cakap ayah pada anak jadi fatwa terus. Ayah dia kap. Bangun. Semayang. Baik. Tu cakit api masuk belai. Betul tak? Lepas tu yang mak tadi dah goreng susun kat meja, mak dia pun masuk dalam bilik, mandi siap. Lepas tu bila keluar, semua dah ready dekat meja makan sama-sama. Betul tak? Bila makan sama-sama, dah cepat, kejap lagi nak kelas kan. Pergi. Anak-anak pun basuh pinggan masing-masing, mak ayah pun basuh pinggan, dah settle. Lepas tu boleh start fikir macam mana nak kerja. Barulah nama dia ada kelancaran organisasi dalam keluarga. Benda ni saya sebut, kena main peranan. Dan anak-anak kita kena letak peraturan. Sebab Nabi ajar apa? Nabi ajar dunia ini penjara bagi orang mukmin. Kena ada peraturan. Kalau tak ada peraturan, anak kita akan main handphone 24 jam. Betul? Anak-anak ni tak makan tak apa, jangan tak ada wifi. Kan? Dia boleh bergaduh dengan mak dia sebab tak tahu password handphone mak dia.
Tiba-tiba handphone kita jadi berat, macam-macam benda diinstal dalam tu, kan? Tu sebabnya kita kena susun peraturan dia. Bukan anak-anak tak boleh main game, bukan anak-anak tak boleh main telefon, bukan anak tak boleh tengok TV. Boleh, tapi ada masanya. Nampak tak? Tolong susun jadual. Lepas maghrib mesti nak dengar anak-anak mengaji. Susun peraturan tu. Sebab kenapa saya kaitkan dengan keluarga? Sebab keluarga ni penyumbang kepada kecemerlangan kerja kita. Di Malaysia tidak keluarga kena okey. Bila keluarga kita okey, insya-Allah kita pun akan okey. Jadi berusahalah, orang kata bersungguh-sungguh, berusaha bersungguh untuk, orang kata, mencari kegembiraan. Sebenarnya atas kita hidup pun berapa lama? Contohlah, nak kata kan, contoh puan dah umur 40 belum? Belum. 35, 25, 38. Puan pencen bila katnya? 60 lebih. Berapa? 60 tolak 38, tinggal apa? 22. So lebih kurang 22 tahun je lagi nak kerja. So fikirlah, rasa macam baru semalam interview kerja kan, macam baru berapa tahun aja kerja sebenarnya. Tapi hakikatnya masa cepat berlalu. Itu sebabnya dalam pada waktu ni jangan kita sia-siakan dengan menong, dengan merungut, dengan kita, orang kata, menyesali apa yang berlaku. Tapi sentiasa pandang ke depan. Apa yang nak kita create, apa yang nak kita buat, apa nak kita capai dalam hidup kita. Contohnya lah kan, macam hari tu berapa ramai orang yang tangguh nak pergi umrah, nantilah sekali tiba tak boleh pergi hari tu. Allah, memang tak dapat pergilah aku ni sampai bila. Betul tak? Ada orang tu. Jadi siapa nak pergi dengan saya, boleh nanti daftar nama. Betul. Saya pun pergi pun, saya target lah macam saya target saya pergi bulan 3 tahun depan. Sebab saya yakin bulan 12 ni akan banyak lagi kelonggaran akan diberi. Sebab dia orang tengah buat ni semua testing. Sekarang ni Alhamdulillah dah boleh buat umrah lebih daripada sekali. Alhamdulillah, yang terbaru. Macam itu kan sekali je, ni dah boleh buat lebih daripada sekali. Had umur pun dah buka dah, InsyaAllah. Lepas tu yang bagusnya, apa hikmah? Itu cakap kegembiraan, apa hikmah dia lagi? Dekat sana tak ada lagi dah beratur panjang untuk ambil makanan. Sebab makanan semua hantar kat bilik. Senang dah kita. Kita bukan nak makan sangat pun kat sana. Tapi yang makanan dah sampai kat bilik, okey, cantik lah, Alhamdulillah. Tak payah beria lagi dah. Disaji pun dah tutup. Dah tak ada orang. Lepas tu yang bagusnya, bila kita dah buat umrah sekali, kita keluar, kita register balik. Dia macam ada application, macam MySejahtera jugalah. Tapi application untuk umrah ni, kita tekan, dia akan beritahu bila pula nak buat umrah lagi. Pejabat saya pun ada HQ-nya di Shah Alam. Tapi saya jaga di Seremban, Selangor, Johor, Melaka. Saya regional manager. Hotel paling jauh sekali 100 meter. Dia kalau pergi dengan saya lah. Yang bagusnya Samsudebat tak jadi mutawif. Yang bagusnya saya join peserta. Kan kalau saya jadi mutawif, kau nak dengar taklimat aku, tak payah, biar aku duduk dengan kau orang. Jangan. Bila dia cakap tu, saya explain lah. Oh, macam ni. Ustaz, kan kau orang kan bukannya nak apa sangat pun. Kadang yang kesiannya bila saya jadi mutawif, yang jemaah lain pun dia tak ikut orang lain, dia pergi kat saya. Tu masalah tu. Kesian mutawif, dia tengah explain tu, dia tinggalnya pergi dengar yang akunya taklimat tu buat apa. Yelah, semua kita dengar Samsudebat je, jadi tu. Dan satu lagi, tak kisahlah nak pergi dengan travel mana pun, tak kisah pergi travel mana pun tak apa. Macam saya kata tadi, hotel paling jauh kalau pergi dengan saya tu nama dia Al-Mikaela Travel. Al-Mikaela Travel ni dulu syarikat lama dia Kausar, tapi dia expand, dia buat nama Al-Mikaela Travel. Saya berani pergi dengan dia ni sebab ada beberapa syarikat yang saya tolak dah, sebab ada banyak penipuan, banyak sangat. Ada syarikat yang saya pernah join dulu tu, siap janji hotel ni, tapi pun tak apa, letak gambar je, bayangkan tu, nipu orang. Saya tinggalkan cepat. Jangan bohong jemaah, orang keluar duit kan. Satu lagi saya nak pesan, kalau pergi dengan mana-mana travel, Kementerian Pelancongan dah tetapkan jangan rendah daripada 6990. Ingat, jangan rendah daripada 6990. Kalau mana bawah tu 5,000 tu semua bohong tu. Dan siapa yang tengok flyers tu, kalau ada maklumat flyers dibagi dekat dalam WhatsApp ke apa, pastikan ada nombor kelulusan Kementerian Pelancongan. Sebab wajib flyers sekarang ni wajib letak tu kelulusan tu. Tapi kalau nak pergi dengan saya bulan 3 tahun depan, cuti sekolah tahun depan.
Jadi dia cuaca lebih kurang macam kita lah. Dia tak panas sangat dan tak sejuk sangat. Tapi panas lebih sikit lah. Dekat-dekat, sebab dekat-dekat nak puasa. Jadi kalau ini bukan promote tau, lebih kurang. Kalau nak kan bagilah nama dekat ni. Flyers dah habis, kan bagilah nama dekat kaunter kan. Dan tu sebabnya jadi saya rasa tu je kot. Tak adalah lama sangat. Ada apa-apa soalan nak tanya? Tentang kegembiraan. Pada saya hidup kita ni, jangan kita pening-pening kepala. Tuhan bagi ujian bukan kat kita je, semua orang. Termasuk Samsul Debat. Kan? Saya lah antara orang yang gembira waktu PKP tu, sebab tak payah travel jauh-jauh. Menonggok kat rumah. Membadak kan. Pergi makan, tidur makan sampai kita lupa. Tengah makan tu siap tanya tu, malam ni makan apa? Siap tanya tengah makan. Tak berhenti makan kan. Menternak badan. Jadi kita kena jaga kesihatan kita, kena jaga. Sebab apa? Kita tengok dalam sejarah kes COVID, yang paling teruk adalah orang yang sedia ada install dalam badan dia penyakit. Siapa yang memang dah ada penyakit, bila dia kena serang dengan COVID, dia susah sikit nak survive. Jadi kita kena jaga kesihatan kita, jaga pemakanan kita. Ya? Jaga. Nasi lemak buah bidara. Mak dah punya pantun kan. Nasi lemak lah yang paling power sekali. Nasi gula susu tepung, jaga tu, kena elak tu. Nasi gula susu tepung. Kalau siapa nak cepat kurus tanpa exercise, kalau dapat exercise lagi bagus. Nasi gula susu tepung, benda-benda putih tu paling susah nasi. Sebab macam saya pun PA saya suruh cakap dengan penganjur-penganjur tu, jangan siapkan makanan ni, SD dia nak buah je. Macam tu. Tapi bukan semua. Sampai satu masjid tu, tolonglah Tuan, ni hajat orang kampung. Kau nak menterdarah lah, kau paksa dan pahal kan? Sudah ni saya tak nak lah menghampakan. Saya pun makanlah sama. Tapi sebenarnya nasi tu paling susah tu. Paling lama pun 2 minggu. Lepas 2 minggu okey dah. Okey, cuba buat. Baju lama semua boleh pakai balik dah. 2 minggu, cuba buat. Nasi tau. Saya last makan nasi pagi tadi lah. Tu last lah. Tu berazam lah tu. Berazam dah tanah lah. Kan? Nak ambil macam mana kan? Dah ada. Balon je lah kan? Tak adalah. Sebenarnya kontrol lah. Kontrol. Jangan makan banyak. Ada orang tunjuk. Jadi kalau nasi jangan lebih segenggam. Penumbuk kawan tu basa balang macam mana? Kan? Dia, sekarang ada. Dia tunjuk rajah macam ni lah kan? Ikan pun macam ni je. 3 jari dia. Jari basah-basah macam mana? Tak mahu dia tuan-tuan kan. Tapi kontrol lah, kontrol makan. Bukan tak boleh makan, tapi jangan banyak sangat. Benda apa pun kalau banyak sangat, dia akan memudaratkan. Ya? Tu. Happy. Jangan kita tension. Kita dapat kerja elok-elok. Work from home. Cuma saya pesan kat Kementerian Pendidikan tu, tolong semak balik keputusan dia bagi budak sekolah tu. Bukan masalah apa. Nak bagi budak sekolah tutup. Nak tutup betul-betul. Jangan peningkan kepala mak bapak. Mak bapak pening, anaknya ke sekolah, anaknya tak sekolah. Macam mana? Kan? Jadi kalau ada siapa nak ambil petikan sini bagi kat menteri, bagilah. Tak ada saya takut nak bagilah. Ni seminggu sekolah, seminggu tak, apa benda Amat bukan je seminggu kerja, seminggu tak kerja. Minggu ni saya tak kerja sebab anak saya PDPR. Tak ada plan macam tu, kan? Jadi jangan susah-susah kan? Suruh semua datang sekolah. Senang, habis cerita. Langsung sekolah mana tu? Yang COVID 66 orang tu. Kan tentu langsung tutup sekolah tu balik. Macam tu kan. Tak buat keputusan betul pada saya. Kalau betul nak bagi semua sekolah. Tapi bahaya penjarakan tak ada. Kau pasanglah cermin macam kau pasang kat parlimen tu. Betul tak kan? Tapi anak-anak kita kena ajar lah. Anak-anak kita daripada hari pertama sekolah balik kan, mula bawa balik pembaris orang lain. Pembaris orang lain, pensel orang, pensel dia, pensel orang. Kan kemam macam tu. Budak-budak sekarang heran untuk lakulah. Jadi itu kena bagi tahu anak-anak kita. Jangan ambil pensel orang, pensel kau aja macam tu. Dia bersentuhan tu banyak anak kita tu. So kita kena buat tu pengadang tu. Pada saya lah. Sebab susah. Mak bapak nak susun anaknya sekolah, anaknya tak sekolah, anaknya duduk rumah nak jadi apa, kerja-kerja nak order Grab food, terlupa pula mak meeting, lupa order Grab food, dah budak tu order sendiri. Budak tu order Grab food, ganja sampai, bayangkan. Contoh lah kan, rokok dan hil sampai, macam mana? Tak ke pening kepala, contoh.
Kan? Jadi mana kata yang tu lah, pada saya lah benda tu kena tengok balik. Tapi happy lah, happy. Mana kata bekerja dah boleh bekerja balik, Tuhan bagi kita pulang bekerja sungguh-sungguh. Buat yang terbaik, kan? Dan ingat, benda baik diizinkan oleh Allah, niatkan Allah akan dapat pahala ibadah. Benda baik niatkan Allah, diizinkan oleh Allah. Maknanya cara pun nak kena kerja betul-betul. Jangan kita tipu-tipu kerja kita, jaga amanah, insya-Allah kita akan berjaya di dunia dan di akhirat. Apa pesan Allah Ta'ala dekat dalam Quran? Allah Ta'ala pesan dalam surah Asy-Syura ayat 20, barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Maknanya dunia pun dapat. Tapi barang siapa yang mengejar, okey, kejap lagi. Barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, nak respon juga kan. Barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, nescaya kami akan berikan sebahagian saja daripada apa dia nak tu, tetapi tidak akan ada satu bahagian pun untuknya di akhirat nanti. Itu sebabnya kejarlah akhirat. Kita pun dah tahu dah, ni signal lah ni. Sebenarnya tanda-tanda akhir zaman dah terlalu banyak, termasuk penyakit wabak ni pun tanda akhir zaman. Sebenarnya Tuhan balas pun ia juga. Tengok Donald Trump buat apa. Dia buat apa dekat orang Islam kan. Macam mana dia tengah bercakap, dia boleh halau orang Islam keluar, betul tak? Tengok apa jadi. Dekat Gaza, Palestin tak usah cakap lah kan. Dekat Malaysia pun berapa banyak masalah kan. Dah elok senapang, sibuk nak jadi perempuan. Pening tak kepala kau? Dah senapang lah. Ada yang tak faham tu, tolong explain. Siapa? Ada yang blur tu. Senapang, apa senapang? Tadi dah elok senapang lah kan. Nak sibuk nak jadi perempuan. Macam mana tak pening? Dekat kalau elok pakai jubah, sampai dapat Kaabah pakai telokong. Tak pening lah. Siap sound tu, tak ada apa-apa jadi pun. Cabar apa? Sekali apa tak jadi, satu dunia dapat. Dengan Malaysia pun dapat. Tapi itu bukan orang Malaysia, saya tak cakap orang Malaysia. Orang Thailand ke orang Australia, macam tu lah. Macam tu lah, saya tak cakap orang apa. Macam tu. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan yang mati Allah sekalian, so happy, kerja rajin-rajin, kan? Dan happy, lepas nikah boleh ambil gambar, happy-happy. Tak ada masalah. Gambar saya ni simple je orang dia. Tadi pun saya dah maafkan dah. Apa yang orang umpat saya tadi, saya maafkan dah. Sekarang saya tak dengar. Aku duduk tadi, kau cakap lagi. La ilaha illallah. Lalu tinggi kan Tan Surbat. Aku dengar kau ngompek tadi, aku tak dengar tadi. Bila aku bercakap dalam TV nampak tua, kau ajar tu. Tu pun saya maafkan. Tak ada hal tu, saya okey, tak ada masalah. Ya. Jadi so teruskan kerja dengan baik-baik, kerja elok-elok. Jangan lupa hashtag tau. Semua orang kena ingat hashtag tu. Ingat baik-baik, fikir baik-baik, buat baik-baik. Mudah-mudahan Tuhan balas yang baik-baik. Ingat yang baik-baik, fikir baik-baik, buat baik-baik, mudah-mudahan Tuhan balas yang baik-baik. Jangan lupa hashtag. Ya. Jadi itu saja daripada saya. Saya ucap terima kasih banyak atas sudi melapangkan masa untuk mendengar ceramah saya pada hari ini. Jadi insya-Allah kita akan jumpa lagi di lain kesempatan.